أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم ووالاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح حكمتك وانصر علينا من غضائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور الشمس أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين ربي يسير ولا تعسر وتمم بالخير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah sambungan kita ya dalam kitab Minhajul Abidin. Bab seterusnya aliran tasawuf Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Di sini muka surah 40 ya, kita masuk terus kepada mukadimah pelajaran kita. Yang lalu kita menceritakan tentang ya sirah Al-Imam Ghazali Hujjatul Islam. Jadi kita potonglah untuk pembelajaran kita bab yang pertama aliran tasawuf Al-Ghazali. Jawi muka surat 40. Rumi sambungan yang telah lalu jumpa aliran tasawuf Al-Ghazali tajuknya. Tasawuf ini ada kadang-kadang ada di antaranya dia menolak ya, tapi tasawuf ni maknanya ihsan, yaitu amalan-amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu kita melalui pengajaran ya Imam Ghazali rahimahullah, yaitu Hasan Al-Basri, banyak lagi lah ulama-ulama yang menyusunkan, tapi mempopularitinya termasuk ialah Al-Imam Ghazali Hujjatul Islam ya. InsyaAllah mengenai aliran tasawuf Al-Ghazali, profesor ada, kadang profesor lah, bila mana profesor itu orang yang arif sangat ya, mengkaji. Dr. Hamka rahimahullah ada menceritakan dalam bukunya Tasawuf Perkembangan, yaitu pemurnian ataupun tentang latar belakang cenderungan ajaran tasawuf Al-Ghazali ini dikaji yang terkenal yaitu Indonesia, Dr. Hamka ya, Profesor Hamka mengkaji tentang kitab Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Di sini disaringkan kembali sedikit sebanyak yang dapat dipahamkan dari tulisan beliau mengenai perkara tersebut. Di abad kedua Hijrah, maknanya sebelum kewafatan baginda Rasulullah SAW. Rasulullah wafat pada 11 Hijriah ya. Ini setelah baginda berhijrah ya, 2 tahun kedua Hijriah. Tasawuf hanya terkenal di Kufah dan di Basrah ya, di Kufah dan di Basrah. Tetapi di pada permulaan abad ketiga Hijrah, ia telah mengembang keluar dari kedua-dua kota itu, meluas sampai ke kota Baghdad. Mula-mulanya daripada Kufah dan Basrah. Apabila abad yang ketiga, berkembanglah ke kota Baghdad, pusat kekuasaan kerajaan Abbasiyah ya. Kerajaan Abbasiyah. Di masa itu
kemewahan memuncak, kepincangan akhlak berlaku. Bila ni biasalah fitrah manusia, bila dah kaya lupa dah. Masa susah dia ingat. Jaga tata tertib, akhlak. Tapi kalau dah mewah melimpah ruah tu yang kita takut dia tak. Kemewahan menyebabkan kita jadi orang yang alfa, orang yang lalai, lupa, ya. Kepincangan akhlak berlaku, maka tumbuhlah tasawuf sebagai tindak balas terhadap unsur tersebut, melahirkan pengikhlasan akhlak dari ulama sufi. Ulama sufi ini tasawuf ni susah sikit lah, sebab dia orang banyak kena qanaah, kesederhanaan, ya. Bagi contohlah Hasan Al-Basri, kaya raya. Hasan Al-Basri ini orang yang kaya raya, tapi dia boleh menjadi orang yang sederhana. Hartanya diimpakkan, ya, kepada tempat-tempat yang berhak. Kalau duit banyak tu diimpakkan ke mana? Kalau kita kat Malaysia ni banyak bencana banjirnya, ribut taufannya, ya. Jumpa tak? Tajuk, cuba tengok tajuk Aliran Tasawuf Al-Ghazali. Buku ni jilid pertama kan? Jilid pertama kan? Ha? Jilid ke berapa? Ha? Imam Ghazali lah, sama jilid pertama. Minhajul Abidin. Tak tahu sama lain dengan ni. Yang Ustaz. Syekh. Ini sama. Sama. Ini Ustaz bawa dulu ni. Ya. Ini boleh. Saya gunakan yang Jawi. Sudah. Sama juga jilid pertama. Ini yang Rumi. Saya guna yang Jawi. Sama juga jilid pertama. Tengok cari dalam ujung. Ya, susunan lain. Sama Minhajul Sama. Ini tengok dalam sini. Tengok yang nama-nama. Apa tajuk dia? Tajuknya Aliran Tasawuf Al-Ghazali. Tak ada. Tak ada. Tak ada Ustaz dia rasa. Yang Rumi. Nanti minggu depan kita. Tak apa, hari ni dengar je dulu. Ya, sama, tapi ini saya yang Jawi. Jilid yang pertama. Jilid pertama. Tak ada jilid. Okey. Itu saya ada duit. Tapi jilid yang pertama ni susah nak dapat sebab saya paksa pakai online dapatkan. Tak ada dijual kedai. Jilid pertama. Kalau yang Rumi ada banyak. Tapi saya suka kepada yang Jawi, saya order lah. Tapi jilid pertama. Jilid kedua ada juga. Nanti saya tengok ni. Baik ya. Hari ni kuliah saja.
Hari ni tak mengaji lah, kuliah. Kuliah ni dengar, ya. Baik. InsyaAllah kita akan sambung akan datang. Yang di zaman pemerintahan Abbasiyah ya berlaku, di masa itu kemewahan memuncak dalam pemerintahan Abbasiyah ya. Maka tumbuhlah tasawuf sebagai pelindung, unsur-unsur mengelakkan daripada kelakuan-kelakuan yang kurang sopan ya. Kerana orang benda-benda mewah, bagi melahirkan pengikhlasan akhlak dari ulama sufi dari Baghdad. Ia telah mengalirkan yaitu khazanah Parsi, dan di Parsi itulah kemudiannya tasawuf mengambil kedudukan yang lebih daripada yang lain ya. Tasawuf juga turut menjalar ke Mesir ya, ke semenanjung Arab. Tasawuf ini berlaku abad yang ketiga Rasulullah SAW. Ketika inilah Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Diceritakan dalam kitab yaitu Matan Arba'in Tasawuf ya. Matan Arba'in Tasawuf, bukan Matan Arba'in Hadis Imam Nawawi. Datang ya malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW bertanya 3 perkara. Pertama, ma makna iman, ma makna Islam, ma makna ihsan ya. Kemudian yang terakhir keempat tu pertanyaan Rasulullah tak jawab, supaya imam saya dijawab oleh malaikat Jibril lebih arif. Rasulullah jawab, pertama, iman diberikan kepada 6 perkara itu diceritakan macam, yaitu pertama wajib percaya kepada Allah, kedua wajib percaya kepada malaikat, yang ketiga wajib percaya kepada Rasulullah SAW, yang keempat wajib percaya kitab-kitab yang 4. Apa kitab yang 4? Zabur, Taurat, Injil dan Al-Quran. Yang kelima wajib percaya kepada apa? Untung baik kita, qada qadar Allah Ta'ala. Yang keenam wajib percaya datangnya hari, yaitu hari kemudian, hari kiamat ya, penentuan kita, ajal kita. Batu rukun Islam ada 5 perkara. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Pertama, asyhadah. Kedua, solat 5 waktu. Ketiga, puasa bulan Ramadan. Keempat, melaksanakan haji. Kelima, membayar zakat. Kelima, menunaikan ibadah haji. Sebab itu barulah tanya ma makna ihsan. Ihsan ini ialah itulah bab tasawuf, setiap amalan itu. Sebab itulah untuk kita lebih rapat kepada Allah Ta'ala, kita kena kaji tasawuf, mengaji tasawuf. Sebab itu orang yang qanaah, kesederhanaan hidup, sebagaimana contoh Hasan Al-Basri itu kaya, tetapi dia cukup sandang makannya sekadar mana, masa banyak digunakan untuk berpuasa dan beramal, bajunya sekadar boleh dipakai untuk ibadah, duit yang banyak itu banyak diinfakkan kepada orang lain yang memerlukan. Itu pandangan yang dilakukan oleh Hasan Al-Basri yang terkenal sebagai wali Allah. Dibacalah. Dalam perkembangan tasawuf tidak sunyi daripada penyelewengan daripada as-sunnah, sehingga kan seorang ahli fiqh dan profesor ataupun ahli falsafah besar Ibnu Hamdal Al-Indonesi yang wafat pada tahun 466 Hijriah telah menyatakan bahawa tasawuf sudah membahayakan agama. Waduh, di pandangan.
Dengan itu, pada akhir abad kelima pula, daripada abad ketiga, abad keempat, abad kelima, awal abad keenam, hijrah Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam cuba mengalirkan kembali tasawuf kepada sunnah, amalan-amalan sunnah. Sebab itu beliau telah mengarang kitab dinamakan Ihya Ulumuddin. Terkenallah, Ihya Ulumuddin adalah kitab rujukan, ya, tentang hukum, tentang ibadah, tentang semuanya. Semua ada di dalam, dengan tujuan menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama yang nyaris habis, hilang. Imam Ghazali. Sebab itulah orang tok kiai dulu, orang alim pondok-pondok dulu banyak mengamalkan. Sebab itu sekarang ini kalau diceritakan kepada orang baru tentang suluk, orang tak tahu. Ya, suluk ni berlaku pada bulan Sa'ban. Bulan Sa'ban, ya. Orang munajat pada bulan Sa'ban itu sebulan duduk berwirid dan berpuasa sebulan, malam tak tidur, datang solat berjemaah di masjid, macam orang lah duduk di pondok. Tapi kebanyakan yang dilakukan oleh orang-orang alim, orang-orang berilmu. Kalau dulu dipanggil tok kiai lah, dari pondok sana datang, dari pondok sini berkumpul untuk mujahadah. Tapi sekarang tak ada. Itu yang kali ini kita dulu. Ini kisah dulu lah. Abad kedulu, ya. Beliau mengingatkan bahawasanya pengkalan pertama dari kehidupan tasawuf ialah ilmu tauhid. Diambil dulu. Memang ilmu tauhid, ilmu aqaid. Ini yang dikarang dulu daripada Imam Ghazali rahimahullah. Ya. Dari ilmu tauhid pula menimbulkan iman. Dan iman membawa kepada cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa kepada menjalan syariat. Siapa? Syariat ini pun punca kalau dalam ilmu tauhid pun, kalau kita dah baca dalam kitab Ahli Sunnah wal Jamaah, susunan Imam Sa'id Ibrahim, ya. Kita memang rujukan tu kitab Ahli Sunnah wal Jamaah yang disusun rapi, cantik. Al-Imam, iaitu Al-Fadil Allahyarham Ustaz Sa'id Ibrahim, Matan Mufti Sabah, orang Kedah, ya. Itu memang rujukan di mana-mana pun. Kalau tuan pergi ke Negeri Sembilan, pergi ke Pahang, pergi mana, itulah rujuknya, kitab Ahli Sunnah wal Jamaah. Berdalilkan dalam firman Allah surah Al-Imran, yauma tabayyatu wujuhu wa taswaddu wujuh fa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqul 'adzaba bima kuntum takfurun. Itu dalil ya, dalil nakli Al-Quran. Di suatu masa nanti hari kiamat, umat-umat yang menjurus kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan Allah perlihatkan wajahnya yang bersinar-sinar putih. Yauma tadwaddu wujuhuhum. Ya. Jadi sinar itulah orang yang sentiasa mengikut ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kumpulan wajahnya gelap gelita, tak nampak, baginda pun tak tahu dia. Itulah sebab itu syariat, perjalanan yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW ada natijah, ada pegangan, ada dalil, ya, ada aqaid. Sebab itu ahli sunnah yang diterima wal jamaah, ahli sunnah wal jamaah diterima oleh Allah daripada apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Mata lain yang berpegang pada aqaid atau pegangan yang lain seperti Mu'tazilah, ya, seperti Mu'tazilah, akidah aqaid. Siapa lagi? I'tiqad Jabariyah,
i'tikad Badariyah, ya, Jabariyah, Qadariyah, i'tikad Murji'ah. Ya, i'tikad ini ditolak. Murji'ah ini selalu yang diamalkan oleh orang-orang Syiah. Dinamakan i'tikad Murji'ah. Ya. Kalau i'tikad Jabariyah ini dia merasa dia berjaya bukan kehendak dia. Ini i'tikad Jabariyah. Lagi bahaya. Menyebabkan orang jadi malas beramal, malas bekerja. Dia megang, dia kata rezeki secupak takkan jadi seganda. Ada tak patah kata? Rezeki secupak takkan jadi seganda. Allah dah kita bagi rezeki kat kita begitu, itulah, cukuplah. Ini i'tikad Jabariyah. Dah memingsu. I'tikad Qadariyah, aku usaha, aku rajin kerja, sebab itu aku kaya. Lagi bahaya. Dia menafikan semua. Dia kata aku kerja, aku cari duit betul-betul, sebab itu aku kaya. Jadi tak perlulah bagi ke orang sedekah, ke orang apa. Kerjalah. Sekarang macam aku. Aku jadi kaya, aku sebab kerja. Aku jadi pandai sebab aku rajin belajar. Dia tinggalkan kuasa Allah Ta'ala. Wal'uzbillah. Ini tandanya i'tikad syirik kepada Allah Ta'ala. Ini i'tikad Qadariyah, mengatakan dia yang berkuasa. Ini Mu'tazilah lagi teruk, ya, menafikan semua kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, banyak dia kata aku ni mengatakan sesuatu perkara-perkara ini mana adalah tujuan matlamatku. Tapi ahli sunnah wal jamaah mengikut cara Rasulullah SAW dinamakan ikhtiyariyah ba'da ikhtiar tawakal tu Allah. Betul tak? Kena usaha. Kita nak masuk, nak jadi orang pandai, kena usaha, membaca, bermutalaah. Usaha ada, barulah setiap usaha kita serahkan kepada Allah yang menentukan. Ya tak? Itu nama ahli sunnah wal jamaah. Ikhtiyariyah ba'dal ikhtiyar, setelah berusaha tawakal kepada Allah. Ini namakan i'tikad yang kita amalkan ahli sunnah wal jamaah. Ya, ini sebabnya kita sesuai. Baik. Hendaklah dipelajari, tetapi kunci ilmu itu adalah tasawuf. Kita kata. Hendaklah dipelajari, ya. Perhatian. Al-Imam Ghazali lebih banyak tertumpu kepada pembangunan akhlak untuk kebersihan dan keharmonian jiwa dengan perbanyakkan zikir. Betul? Zikir. Sebab itulah kita kena banyak ingat kepada Allah. Allah dah kata dalam firman surah Al-Anfal, surah Al-Anfal ayat 2, ya, innamal mu'minuna alladzi dzukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat ayatum zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sempurna iman seseorang itu apabila wajilat qulubuhum, hatinya terusik dengan zikrullah. Itu sempurna. Bila dengar azan, ayyadas solat, tinggal semua dah, ingat Allah. Itu kalau tuan-tuan duduk di Mekah, cuba perhatikan, bila azan tutup semua, tak ada orang menjaga. Betul tak? Jangan waktu azan kita datang tak layan, tak ada orang ada. Kedai semua tutup, betul tak? Di Mekah. Atau di Mekah. Bagi bukti. Kita hari ini, ya, laung lah macam mana, tapi masih lagi menjaga, masih duduklah di kedai. Macam mana wajilat qulubuhum. Ni kita nama ilmu amalan tasawuf kita. Macam mana kita nak dekat dengan Allah, macam mana nak terusik. Laungan azan tu bila dilaungkan, dia masih tak dengar lagi. Sebab itulah wajilat qulubuhum tak ada. Ya,
terusik hati. Bila dibacakan Al-Quran, rasa seronok, nikmat dia. Ini baca Quran dia tak suka, pindah lain pula channel. Tu. Sebab itulah tanda orang yang tawakal. Ya. Wa idza tuliyat ayatun zadatuhum imana, tambah iman. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Inilah tanda orang yang mengharap pada Allah dan menyerah diri pada Allah. Inilah namanya iman. Ini dengar zaman tak tahu, relax aja. Tak rasa zuk tu tak ada. Macam kita makan, tak sedap ni, betul tak? Orang makan sedap dengan orang makan tak sedap macam mana? Sama ke tak sama? Tuan makan kambing panggang, dia makan ayam panggang, ada sama tak? Tak sama. Fitrah kita sekarang kambing panggang lagi sedap. Tak percaya? Iklan surah Radatul Muttaqin akan sekian tarikh akan buat kambing panggang, dijemput hadir, penuh rasanya, tak cukup tempat, tak layannya, betul tak? Kalau nak surah Radatul Muttaqin nak buat ayam panggang, kurang lah, betul tak? Makna kambing tu walaupun baunya bau kambing jantan, bila dimakan lupa diri. Sedap. Tu beza. Kita kena faham lah. Maknanya ada umnya lagi. Dia. Apabila kita berserah diri pada Allah Ta'ala, kita hati kita bulat pada Allah Ta'ala, bila laungan untuk panggilan Allah Ta'ala, bagi kita seronok lah. Ada zoom, ada nikmat dia dalam amal kita. Istilahnya bitaksirul amal, kemanisan dalam kita beramal. Beza orang ada kemanisan beramal dengan tak ada manis amal. Macam mana? Manis amal ni kita sembahyang. Ambil contoh, sembahyang duha 2 rakaat, tiba-tiba habis salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tambah lagi 2 rakaat, seronok dah. Salam yang lepas tu tambah lagi 2 rakaat, jadi dah 6 rakaat, tambah lagi, seronok pula. Sampai kadang-kadang sampai seronok, nikmat sembahyang duha itu sampailah menjangkau 12 rakaat. Boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Tapi kita ni dilazimkan biasa 8 rakaat. Tapi paling lazim 2 rakaat. Itu pun kadang-kadang, jarang-jarang. Itu namakan kemanisan amal, bitaksirul amal. Tapi kan bagi orang yang tak minat beramal, dia tak peduli, tak ada power pada dia. Dia dah tasawuf, mendidik kita supaya kita jati diri kita, supaya mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sebab kita tahu peruntukan Allah bagi kepada umat Nabi Muhammad, Rasulullah katakan sittin wa sab'in saja. Betul lah. Allah bagi peruntukan umat Nabi Muhammad di antara 60 ke 70. Kalau Tuan berdoa minta umur sampai 120 pun tak sampai pun. Ya. Kalau dibagi pun tak sanggup nak pergi ke 120 tu. Sanggup ke? Tak sanggup. Ya. Okeylah, saya ambil contoh. Umur kita dibagi okey sampai ke 90, okeylah. 50 tu ada lagi boleh naik motor lagi 90. Tapi kalau sampai 120 tu rasa-rasanya tak lalu. Badan tu dah berat rasa lah, apa betul lah. Bila sampai usia ni, walau badan kurus, tapi berat tu badan, otomatik jadi berat badan. Kenapa ya? Kalau badan besar macam abang tu berat tu sesuai lah. Ini badan kurus, alah beratnya nak jalan. Yang kurus, badan kurus, pakai tongkat. Sebab apa dia pakai tongkat? Sebab dah berat badannya. Jalannya tak boleh jadi tuk-tuk, jadi ada slow motion. Itu fitrah. Ya. Kereta kita beli okey. Power tak kita beli, baru beli. Model tahun 2012.
21. Boleh laju lagi ya. Tapi bila kereta tu dah model tahun 1990, macam mana? Kita buat macam mana pun dia dah sempit. Nah, baru ni kita buka kereta saya, Protosaga tahun 1991. Ya. Sekali saya buka cuci di kat rumah saya kat Senawang, buka dia punya gearbox tu bawah tu cuci tu. Segini tebal hitam dia punya daki. Masuk gear mana nak laju? Dia dah kedok, dia dah segini tau. Kali dah buka, cuci bersih-bersih, pasang balik, laju lah. Macam itulah kita. Ya, tak mampu. Sebab usia, faktor usia. Ya. Jadi dalam itu perhatian yang kita nak dapat supaya kita jadi orang yang tenang. Dinyatakan oleh Imam Ghazali ini, perbanyakkan puasa. Jangan menoleh ke kiri ke kanan. Biar miskin, biar pakaian tidak dibeli baru seperti 1 tahun. Jangan peduli huru hara dunia. Terimalah takdir Allah Subhanahu Wa Taala dengan sabar dan tahanlah menderita kezaliman raja-raja, kerana itu adalah cobaan. Ya, minta maaf lah. Kita kena terima. Memang besar sumbangan jasa Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam ilmu tasawuf, kerana mengembalikan ke dalam lingkungan ahli sunnah. Tetapi sebagai seorang insan, maka beliau tidak sunyi daripada kekurangan dan kelemahan. Kerana aliran tasawufnya seakan-akan menolak hidup, takut menempuh pergolakan hidup. Seolah-olah duit banyak, ya, buat apa kita nak qanaah sangat? Dia Imam Ghazali suruh kita berpuasa. Imam Ghazali suruh kita hidup sekadar yang ada. Sedangkan duit melimpah ruah nak buat apa? Nak beli kereta baru cash boleh, duit banyak. Nak buat apa? Bukan bawa mati boleh. Ni jadi bukan ahli tasawuf dia kan itu, tapi orang ahli sufi dia lain. Mendidik supaya kita ingat kepada insan yang lain. Duit yang banyak tu, apa yang dikatakan Imam Ghazali, yang lain diimpakkan. Sebab apa? Sebab kita nak bawa untuk hari akhirat. Kita bersenang-lenang kat dunia ini, kemewahan situ, kemewahan ini, rumah besar, kereta besar, bini besar, sebab besar. Tapi dia lupa untuk akhirat. Ada ke? Takut kita ad-dunya ghaniyun wal akhiratu fakirun. Kat dunia kita kaya, di akhirat kita tak ada. Kat dunia kita pakai welfare, kat akhirat apa tunggangan pun tak ada. Yang kita takut. Ini Imam Ghazali memberi kita pemikiran. Kat dunia kita pakai semua, Alphard pakai, welfare pakai, apa tak pakai? Tapi kita mati, jumpa di sana la ilaha illallah, jalan kaki dia semua tak ada. Yang si Fulan itu dia kaya, tapi kayanya dikongsi kepada yang lain. Contoh Hasan Al-Basri tadi. Hasan Al-Basri itu kaya, tapi duitnya diimpakkan kepada membuat masjid sana, dibuat sini, buat sini. Dia hanya cukup memakai apa yang boleh guna untuk solat menghadap Allah Ta'ala dengan syarat dia bersih lah kan. Tapi di akhirat nanti dia kaya. Cuba bayangkan, pilih mana? Pilih mana? Pilih akhirat dah. Sebab dunia ni sementara.
Dunia yalati biha ma'asina. Dunia itu hidupnya sementara. Ya. Dunia yalati biha ma'asina. Wa akhirat yalati biha ma'aduna. Maksudnya akhirat itu kan kekal. Duduk tak balik lagi ke dunia kita. Kita duduk akhirat dengan syurga, kemewahan. Sebab apa? Sebab hasil yang di dunia ini kita gunakan untuk kongsi kepada orang lain. Ini pandangan Al-Imam Ghazali rahimahullah dengan ilmu tasawuf. Sebab orang tasawuf itu qanaah, cukup yang ada. Ya tak? Sampai tak berubah ruah. Habis hutang sana, hutang sini kat dunia, buat susah je. Tak? Susah. Tengok mewah tapi hutang. Ya. Tapi kita nak akhirat. Dunia itu sekadar aja. Ada kereta yang boleh pakai, cukup. Ya tak? Satu kereta yang cukup. Tapi seronok. Ya, cukup bulan, ada lagi boleh duit impak. Datang solat Jumaat, orang letak RM1, kita boleh letak RM10. Contoh. Itu akhirat. Ya tak? Dunia itu impak. Inilah yang didikkan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam ilmu tasawuf. Baik, yaitu menyisihkan diri sehingga kadang-kadang tidak memperduli hal kiri kanan kerana pun. Dr. Zaki Mubarak menyebutkan bahawa tatkala Imam Al-Ghazali hidup, dunia Islam sedang ditimpa malapetaka, serangan daripada kaum salib, serangan daripada kaum salib Kristian. Beberapa negeri telah dibakar musnah dan penduduknya telah beribu-ribu yang dibunuh. Namun Al-Imam Ghazali tenggelam dalam yaitu khuluwat, menghilangkan diri dengan apanya? Sikapnya berlainan sekali dengan Ibnu Taymiyah yang juga tasawuf terdapat. Apabila datangnya seruan berjihad pada jalan Allah Ta'ala, ini didapatkan Ibnu Taymiyah tampil kemewahannya dalam perang. Beliau yang lebih dahulu mengambil taufik dan pandangan, mengajak dan meniupkan semangat orang supaya bersama-sama mengorbankan jiwa raganya demi mempertahankan agama. Di waktu itu Raja Ghazan, Raja Ghazan, keturunan ketiga daripada Genghis Khan, menyerang Damsyik. Genghis Khan, Genghis Khan memerangi Damsyik, padahal dia telah memeluk Islam. Ibnu Taymiyah juga turut mempertahankan negerinya dari serangan musuh itu. Pada ketika Raja Ghazan telah menduduki kota Damsyik, beliaulah salah seorang ulama yang menjadi anggota dijadikan menghadap Ghazan dan memberi teguran. Dia berani memberi teguran. Ingat tak siapa yang berani memberi teguran? Sampai di penjara 10 tahun. Imam Nawawi memberi teguran kepada Raja Mesir, kerana ketika itu negara Mesir haru biru dengan maksiat. Kemudian datanglah banjir, bencana. Maka Imam Nawawi memberi teguran. Tak diterima teguran itu, Imam Nawawi dimasukkan penjara selama 10 tahun. Imam Nawawi menukilkan beberapa banyak hadis. Itu kalau tuan nak baca banyak hadis. Sehingga Imam Nawawi rahimahullah ta'ala
tak sempat berumah tangga. Dia meninggal usia dalam lingkungan 50 lebih tahun. Tetapi kitab dia, hadis dia, ya, salah satu nama hadis, ya, banyaknya innamal a'malu binniyat, cerita tentang dalam hadis ini juga banyak cerita mengisahkan perjuangan Islam, ya, yang disusun perawi-perawinya ialah yaitu yang termasuk muttafaq alaih seperti Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, banyaklah perawi-perawi yang disusun oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam hadis, yaitu matan arba'in. Bila kita baca matan arba'in banyak sejarah di Imam siapa? Nawawi. Ini berani menegur, kita nak negur takut. Jangan main-main. Tegur takut. Kita nak tegur ahli politik pun kita takut. Jangan main. Sebab itulah walhasil, apabila pelajaran Al-Ghazali dituruti keseluruhnya, yang akan terdapat ialah jiwa-jiwa yang mengalah. Berbeza sangat dengan anti jiwa ajaran Muhammad. Jiwa-jiwa yang mengalah, maknanya jiwanya itu padat, kuat, mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kita ulama-ulama yang terkenal. Sebab itu dinamakan al-ulama warisatul anbiya. Ya, itu ulama yang termasuk dulu. Kita hendakkan kita dapat melihat perbezaan seorang Muslim langsung mengikuti ajaran baginda Rasulullah SAW dengan seorang yang mengikuti ajaran Al-Ghazali melalui khatib yang naik mimbar pada setiap hari Jumaat. Sebuah hadis sahih menceritakan bahawa adalah baginda Rasulullah SAW apabila berkhutbah, merah matanya, tegap badannya, seakan-akan baginda sedang mengerahkan satu rajimen ataupun tentera ke medan perang. Apa sebabnya? Khatib menurut ajaran Al-Imam Ghazali ialah khatib yang memakai tudung kain putih yang selalu ingatkan mati, yang naik mimbar dengan rasanya sedih. Beliau telah menoleh ke kiri, ke kanan, menyesal sikap manusia. Mengapa? Lalai juga, tidak ingat bahawa hidup akan mati. Rasulullah selalu, ya, kalau tuan-tuan nak baca hadis ini, dia bukan hadis akhir zaman, banyak. Di Masjid Hidayah selalu petang, saya lepas asar, saya baca hadis akhir zaman, ya, susunan, ya, Ustaz Al-Banjari, Indonesia. Apakah gunanya dunia ini? Dunia yang malang celaka, dan pokok ajaran Nabi Rasulullah SAW telah dikalahkan oleh ajaran Al-Ghazali dan masuk pengaruhnya ke seluruh dunia Islam. Banyak ulama-ulama menentang Al-Imam Ghazali, di antaranya Abul Walid At-Tustusi. Ini salah, ya, yaitu Salah dan Abdul Latif Al-Jabdi, sehingga Raja Maghribi telah menerima fatwa membakar kitab Ihya Ulumuddin dulu. Sehingga begitu cerita. Kita contohlah, tuan-tuan pernah dengar tak apa ni susunan bahasa Arab ni, terjemahan dia tu Allah SWT, yang Qamus Marbawi. Pernah dengar tak Qamus Marbawi? Qamus Marbawi iaitu potongan-potongan bahasa Arab, ya. Qamus Marbawi. Yang mengarang Qamus Marbawi itu Asy-Syaikh Al-Marbawi. Dia orang Perak, orang Banjo. Dia duduk di Mesir. Ramai pelajar-pelajar dari Malaysia, di Indonesia, yang daripada Asia ni tak pandai bahasa Arab, kan.
Nak rujuk dari mana? Syekh Al-Marbawi memang duduk belajar di sana. Jadi dia buat satu idea dia buat Qamus Marbawi. Kalau Qamus Marbawi itu kitabun ada gambar kitab. Al-Baqarah ada gambar lembu. Al-Jamalun ada gambar unta, ya tak? Jadi kita cepat dapat. Itu boleh rujuk. Dia tulis ada untuk fi'il madi, fi'il mudhari', fi'il lah. Kalau al-jamalun apa jadi apa dia lah. Itu kawaidnya itu. Tapi orang Mesir marah. Orang Mesir marah, dihalau di Mesir. Sebab dia kata ini bid'ah. Buat benda-benda yang macam tu kata bid'ah. Tapi bagi kita orang ASEAN, itulah dia cari nak tahu apa dia maknanya. Al-Quran apa dia maknanya, tak? Betul tak? Tu kitab Qamus Marbawi. Cuba banyak ada di kedai yang jual. Tu saya pernah jumpa tahun 80. Dia datang balik ke Malaysia, saya jumpa di Masjid Negara, dia datang, anaknya bawa. Usia dah masa tu dah, sekarang tak ada. Dengan Qamus itu sampai sekarang kita boleh minta rujuk. Tapi orang Arab tak suka. Sebab apa? Dia ada terjemahan bahasa Melayu, tulisan Jawi dah. Ni bid'ah. Dia bid'ah aja. Tapi memberi pedoman untuk kita. Begitu juga Imam Ghazali. Dia buat satu-satu benda, ada yang menolak. Itu sebabnya ada yang anti tasawuf, ada. Jadi apa tasawuf tentunya? Matlamatnya untuk membawa kita kepada insan yang sedar diri. Sedar diri macam mana? Sedar diri lah, macam mana kamu boleh kaya? Siapa yang bagi kaya? Allah. Kita buat kerja, kita fikir, kita buat kerja, kita boleh kaya. Sebab apa? Allah bagi kita tangan, Allah bagi kita tenaga. Cuba Allah sakitkan kita, boleh nak nyangkul? Tak boleh, kerja pun tak boleh. Semuanya adalah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setakat itulah proses yang panjang ni. Belajar kalau mengaji ni. Kalau saya dulu lepas tarawih saya mula mengaji sampailah pukul 12 malam. Tapi tak ramai. 22 orang. Bukan 22 orang, 22 orang yang ada. Yang 20 tak ada. Tu belajar memang macam tu. Tapi saya ingatlah Pak Kiai Haji Masud, Allah yarham, lalu sebab itulah saya tiap-tiap sembahyang saya akan doakan guru-guru saya. Sebab itulah, sebab dia bagi ilmu kat kita. Bagi ilmu kat kita. Ilmu tu je Allah payah nak dapat dia. Jadi setakat perkongsian ni, insya-Allah kita bulan depan kita cari kitab ni yang sesuai. Tapi memang jilid pertama, tapi kenapa tak lupa? Aku liqali hazza sabrul lazim wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.